Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم لا ريب فيه. Amma ba'du. Pertama dan selamanya kita sekali lagi merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping kita mengucapkan terima kasih kepada pasukan keselamatan kita yang memberikan kebenaran untuk merentas daerah. Bukan senang juga tu, daripada tengah nak mai ke utara. Alhamdulillah, bila ada borang warna biru letak atas dashboard tu, insya-Allah lalu tu lepas, alhamdulillah. Dan pada malam ni kita akan menyambung insya-Allah ayat yang ke 276 dan juga kalau sempat 227, kerana masa kita ada sebelum solat Isyak insya-Allah. Malam ni Tok Bilal kena standby sebab nak kena azan. Selalu kita qomatnya, malam ni Tok Bilal standby. Insya-Allah kita azan sebelum apabila masuk waktu kita azan. Sebab kuliah kita akan berhenti sebelum daripada azan insya-Allah. 8 apa? 12 insya-Allah. 8 11 setengah tak berhenti lah. Baik. Ayatnya pada malam ini firman Allah Subhanahu wa taala masih lagi membincangkan berkenaan dengan riba. Kita bincangkan ayat sebelum ni berkenaan dengan riba, dan malam ni Allah Subhanahu wa taala nak sebut dalam ayat 247 ini, 276 ini, satu daripada kesimpulan berkenaan dengan riba yang berkaitan dengan harta kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Ayat yang bermaksud Allah membinasakan ataupun memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Sedekah Allah suburkan. Dan Allah tidak suka kepada orang yang tetap menjadi sifatnya kufur dan tetap menjadi sifatnya sangat-sangat berdosa. Itu ayat yang ke-276 yang kita akan bincangkan pada malam ini. Dalam ayat ini kata Imam Ibnu Kathir, Allah memberitahu kepada kita bahawa ia memusnahkan, menghapuskan riba. Jadi kita akan tengok nanti apakah yang dimaksudkan Allah menghapuskan riba itu. Yakni Allah menghilangkannya ataupun melenyapkannya. Baik, apa cara Allah melenyapkan riba itu? Yang pertama kata Imam Ibnu Kathir, Allah melenyapkan riba itu dengan jalan melenyapkannya dari tangan pelakunya.
Yakni orang yang melakukan riba itu sebenarnya dia rasa seolah-olah macam dia pegang duit banyak. Macam mana pegang duit banyak? Ialah dia bagi ke orang, dia bagi contohnya orang pinjam daripadanya 5,000 dan disuruh bayar balik 7,000 umpamanya. Jadi ada riba kat situ, ada riba. Nampak macam seolah-olah dia pegang banyak, tapi sebenarnya dia pegang tu satu benda yang sia-sia, satu benda yang lenyap begitu saja. Benda tu tak jadi benda yang kekal pada diri dia. Itu yang dimaksudkan Allah Ta'ala melenyapkan riba daripada tangan pelakunya secara keseluruhan. Ataupun ada kalanya dia kata Allah menghilangkan barakah daripada hartanya. Yang dimaksudkan Allah Ta'ala menghapuskan ataupun membinasakan riba ini ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghilangkan berkat. Jaga-jaga kita dalam bab berkat ini. Kata seorang tuan guru, dia kata panggillah tuan syekh ke tuan guru mana besar, serban besar bakui pun, nak terang berkat yang dengan makna yang tepat memang tak dapat. Melainkan orang yang rasa keberkatan itu dia rasa sendiri dan dia susah nak cerita dekat orang yang dikatakan berkat tu macam mana. Cuma kita boleh sebut ciri-ciri yang orang yang mendapat keberkatan dan ciri-ciri yang tak dapat berkat tu macam mana. Keadaan orang yang dapat berkat macam mana, keadaan orang yang tak dapat berkat macam mana. Kita boleh sebutlah dan kita boleh lihat ciri-ciri tu macam mana. Baik. Ini kerana ramai di kalangan kita yang melihat dari sudut, ramai yang mengukur rezeki, ramai yang mengukur banyak itu dalam sudut, dalam bentuk apa dia panggil, kuantiti. Banyak. Tengok kawan tu dapat banyak, tentulah Allah kurniakan kepada dia banyak. Sebenarnya dalam Islam kuantiti tak berapa penting. Yang penting ialah kualiti. Qimah, nilai tu. Macam kita lah, kita lah ada duit RM50. Boleh beli apa RM50? Masuk supermarket RM50, keluar tak banyak mana RM50. Berbanding dengan dulu, kita banyak dulu kan. Ni nak berkata nilai tu beza. Dulu orang ada RM50, boleh beli apa? Gerek sebiji apa? RM50 contohnya. Maknanya nilai RM50 pada ketika itu besar. Tetapi nilai RM50 ketika ini kecil. Sebab itu Islam dia tidak memandang nilai. Dia tak memandang kuantiti. Dia memandang kepada kualiti. Sebab itu kita lihat orang pada hari ini duit banyak, juta-juta duit kan, juta-juta duit. Saya baru sembang pagi Ahad lepas, dia kata dia ni arkitek, buat projek. Dia kata dengan seorang ni ada pangkat datuk. Projek dia berapa untung? Dia kata untung bersih tak banyak, dalam lebih kurang dalam 600 juta lah. Untung bersih 600 juta. Projek dia besar mana? Wallahualam. Dan dia kata datuk ni memang buat projek besar-besar belakang. Tapi bila mai PKP ni kan, dah bulan 2 apa itu, dia buat projek, set up projek tak jadi, set up projek tak jadi. Memang nampak macam kalau kata di India kan, di India, di Jepun, pasal lama dah terjun bangunan. Tapi oleh kerana mungkin seorang Islam, dia takut pening kepala, stres, tertekan macam tu lah kan. Nampak diri pun tak terurus dan sebagainya, sebab dia set up projek besar-besar. Orang nampak, oh hebatlah kan, boleh dapat untung 600 juta. Bukan 600 ribu, 600 juta. Duit banyak. Kita meletakkan bila duit banyak itu kaya, hebat.
Tapi kita kalau kita tengok sebenarnya yang dikatakan antara kita nampak ciri-ciri keberkatan itu, orang yang duit sikit tetapi dia boleh gunakan duit dia itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah rezeki yang berkat, kan? Harta yang ada dia walaupun sikit tapi berkat. Sebab tu kita tengok ramai orang yang kita rasa kerja tu susah, kerja tu pekerjaan orang miskin, ya? Kerjaan orang miskin, kerja kelang, ya? Kerja orang miskin, kerja cikgu, ada cikgu tadika, cikgu pasti. Tapi dah hantar gambar kat kita, alhamdulillah, ini hari terakhir berada di Mekah, sekali nak turun tawaf wadah, nak balik. Alhamdulillah, kan? Ada yang gaji beribu-ribu, puluh ribu gaji, tak ada lagi hantar gambar kat kita, ataupun tak ada sebut kat kita, alhamdulillah tahun ni kali kedua lah pergi umrah, ataupun nak pergi ke umrah dah, apa semua tak ada. Itu nak buat satu ukuran keberkatan, ya, kepada rezeki yang ada dekat dia tu. Jadi berkat ini, antara benda yang boleh menghilangkan keberkatan ialah Allah Subhanahu wa taala sebut ialah yamhaqullahu riba. Allah melenyapkan riba. Antara cara Allah Taala lenyapkan riba, Allah Taala hapuskan riba, ialah Allah Taala menghilangkan keberkatan daripada harta yang diperolehi daripada sumber riba ini. Jaga-jaga kita, insya-Allah, kita usaha sedaya upaya supaya kita boleh mengelakkan diri daripada terlibat dengan perkara-perkara yang riba ini, insya-Allah. Macam saya sebut kuliah kita yang lepas, pasal apa lupa, pasal bulan lepas minggu ketiga, lepas tu minggu keempat tak mai, lepas tu bulan ni minggu pertama kedua tak mai, minggu ketiga pula, kan? Jadi kuliah bulanan pula dah. Kita sebut riba ni sebenarnya adalah jarum ataupun kita kata agenda jahat, musuh, racun daripada musuh Islam. Yang jadi dia kuat, racun tu jadi kuat, ialah sebab sokongan daripada orang yang diracun sendiri. Ini pelik ni, orang yang kena racun sokong, kan? Orang yang kena racun sokong jadi kuat. Kalau orang yang kena racun, dia rasa itu adalah racun dan dia tinggalkan, insya-Allah dia akan lemah. Ini orang yang kena racun sokong, seronok dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita bersatu untuk dia bersatu untuk memperjuangkan semua hebat-hebat tu, kan? Bersatu memperjuangkan dari, kan? Macam mana, kan? Demi keadilan. Semua ada bubuh semua sekali, kan? Pasti di sana ada harapan. Perkataan-perkataan yang gunakan tu cantik, kan? Memang kalau kita umat Islam, kita bersatu untuk tolak apa-apa unsur riba. Seperti mana apabila almarhum Tuan Guru Ni Aziz naik merintah Kelantan 1990, keluarkan duit kerajaan negeri, keluar daripada bank-bank riba. Adakah bank-bank riba itu seronok? Tak. Mereka disokong oleh orang yang diracun, orang yang suka dengan riba tu disokong gitu. Tapi bila Tok Guru Ni Aziz tarik duit daripada bank-bank riba, siapa yang mengadap? Siapa yang pergi merayu, merintih? Ada yang teriak pun, ada pergi jumpa Tok Guru Ni Aziz. Bank-bank riba ni lah, kan? Pasal apa Tok Guru tarik daripada bank riba? Tok Guru kata mudah saja. Nak kekal duit dalam bank hampa, jangan ada riba. Mereka melutut, kan? Merayu kepada Tuan Guru Ni Aziz sebab tak mau sokong riba. Bank mereka ada riba. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hilang barakah, masya-Allah. Hilang barakah, cukup hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita nak buat apa pun biar ada keberkatan. Ada keberkatan, ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ibn Kathir, Allah menghilangkan keberkatan di dunia akibat daripada riba itu, dan kelak di akhirat nanti
akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala akibat daripada riba itu. Mengambil riba, terlibat dengan riba, rasa macam seronok, dapat banyak di atas muka dunia ini, tapi jaga di akhirat esok, itulah yang bakal menjadi punca untuk Allah siksa orang-orang yang pemakan riba ni. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la yastawil khabith wat tayyib walau a'jabaka kathratul khabith." Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik perhatian kamu. Walaupun banyak, memang banyaklah tertarik hati, kan? Kita pun kalau kata syarikat korporat, bila hantar resume, ada kata resume, ada satu kata apa? CV. Saya pun menentang apa CV, menentang apa resume pun tak apa nak boleh beza lagi. Antara benda yang kita minta apa dia? Gaji. Ni jawatan ni saya minta 7,000 gaji contohnya. 8,000, kawan ni 9,000, kawan ni berbelas ribu minta, kan? Ada syarikat dia kata, kenapa kamu minta 7,000? Dan pun dia habaq sekian. Okey, saya bagi 7,000. Sebab dia boleh bagi alasan-alasan. Banyak tak? Banyak. Ada yang minta 12,000. Syarikat tu kata, kami duk cadang nak bagi 15, dia minta 12. Selalu contohnya begitu. Minta nampak banyak, kan? Jaga, kata Allah Subhanahu wa taala, benda buruk dengan benda baik. Kadang-kadang kamu nampak benda tu banyak, tapi sebenarnya benda tu buruk. Allah kata tak sama benda yang baik dengan yang buruk, walaupun yang buruk tu menarik perhatian kamu. Jaga-jaga. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wa yaj'alul khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumuhu jami'a fayaj'alahu fi jahannam. Ini bahaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan golongan yang buruk itu sebahagiannya atas sebahagian yang lain. Maknanya yang buruk dengan yang buruk ni depa tak pergi ke mana, duk tu ya, duk campur sekali. Lalu kata Allah, kesemuanya dikumpulkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Buruk, neraka jahanam tempat dia. Itu tempat untuk perkara-perkara yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat dulu penceramah era 90-an, dia kadang-kadang bila sebut benda haram, tapi syok, sedap, banyak, seronok. Nak kata haram tu dia tak apa nak. Bila kata haram tu dia tak apa nak, orang tak apa? Dia tak apa nak menangkap. Tiba sebut babi haram. Tui, ludah tu kan? Sebut babi, ludah tu kan? Tapi dia kata kalau lori arak lalu, dia bukan ludah, ayat liuk keluar tu pun meleleh, kan? Nombor ekor haram tak? Haram. Tapi bila orang sebut kata, hampa jumpa kita rumah hujung kampung kita tu, kawan kita kata pergi jumpa dah, boleh 300,000. Allah. Dan yang malam ni ada kuliah tak? Kuliah Ustaz tak boleh mai, PKP. Alhamdulillah malam ni kita pergi. Nampak tak? Benda tu seronok, menarik. Bila kita kata haram, dia tak apa nak rasa menangkap, kan? Dia tak apa nak rasa menangkap. Riba itu haram. Boleh kot sikit pasal ni, boleh apa? Boleh lebih ni, kan? Boleh banyak. Bayangkan dia kata, mau kalau bagi RM10 dapat 3 kupang contohnya, kan? RM10 dapat 3 kupang. Cuba kalau bayang kalau buat 100,000 dapat banyak mana? Jangan orang lain tak meleleh elok. Meleleh tu, kan? Sebab itu Allah Ta'ala kata jaga. Memang kebanyakan perkara-perkara yang menarik itu sebenarnya dia bukan menarik diri kita, menarik akal, menarik fikiran kita yang waras, tetapi dia memancing nafsu kita. Memancing nafsu kita, yang mana nafsu ini adalah lubang yang bila syaitan masa Nabi Adam Allah Subhanahu wa taala cipta itu,
ada riwayat menceritakan bahawa Iblis main ronda keliling Adam tu. Dia main tengok lubang mana boleh masuk. Lubang mana boleh masuk ni. Maka dia jumpa satu lubang yang dia boleh masuk untuk mempengaruhi anak-anak Adam. Nama dia apa dia? Nama dia nafsu. Tu dia punya chip dia yang ada dekat kita. Dan chip tu tak boleh buang. Dan chip itulah yang akan digunakan oleh iblis, oleh syaitan untuk merosakkan anak Adam. Tu kerja dia. Kerja iblis, laknatullah. Tapi perkara-perkara yang diajar oleh iblis ini perkara-perkara yang menyeronokkan, perkara-perkara yang menarik hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sabda Nabi SAW dalam membincangkan ayat ini, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dia ambil hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Nabi kata, "Ar-riba wa in kathura wa in kathura fa ilayya qal fa ila qal." Nabi kata, riba ini kamu nampak banyak, tetapi sebenarnya dia sifatnya dia menyusut. Dia bukannya sifatnya bertambah. Hakikatnya ataupun memang dari segi bilangan angkanya kamu nampak dia macam bertambah. Tapi sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, fala yarbu indallah, dia tidak subur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kerana apa? Kerana faktor penindasan, faktor kezaliman itu lebih besar. Lebih besar daripada keuntungan yang diperolehi daripada riba itu. Sabda Nabi lagi dalam hadis juga daripada Abdullah bin Mas'ud, "Ar-riba wa in kathura fa inna aqibatahu tasghiru ila qul." Dia kata riba itu sekalipun nampak banyak hasilnya, tetapi akibatnya menjadi susut. Kurang. Nampak banyak ke? Kadang kita nampak macam banyak, tapi sebenarnya sikit. Contohnya macam kita sebut sistem beli kenderaan dengan cara hutang. Nampak banyak tak? Dia nampak banyak. Sebab apa nampak banyak? Sebab dia kata kalau kita beli cash, harganya mungkin, contohnya motor kan, beli cash mungkin harganya 2,800 ataupun 3,200. Tapi kalau kita ambil hutang dalam masa 2 tahun, harga motor jadi berapa? Boleh pergi harga motor jadi 5,000. Nampak macam untung tak? Nampak lebih lah. Kalau ambil cash, bayar Allah tu hanya dapat 3,000 lebih. Tapi kalau tangguh sampai 2 tahun, bayarnya boleh jadi sampai 5,000. Tapi bayarnya 5,000 terus ke? Tak, bayar sebulan 240 contohnya. 240 ada motor tu sampai 127 saya tengok kat Matampung. 127 zero down payment. Bayar muka kosong. Ambil bulan-bulan bayar 127. Selama berapa tahun? Selama 2 tahun, selama 3 tahun. Sikit je pun bayar 127. Kita bayar nampak sikit, dia terima pun sikit. Kononnya dia nampak macam dalam tempoh 3 tahun nampak banyak. Sebenarnya sikit. Siapa yang cerdik? Hak jual tak cerdik sebab bagi hutang, hak beli pun tak cerdik juga. Sikit dia kata bayar nampak sikit, terpedaya dengan sikit tu. Dia nampak banyak tapi dia terima sikit. Dua-dua bengong. Dua-dua bengong. Yang tak fahamnya kita lah, kan? Yang tak fahamnya kita, kerana itu adalah riba. Allah Subhanahu wa taala larang. Beli cash. Abang ada aku nak beli kahang cash. Dia kata kalau cash berapa? Cash 28. Okey tak apa, aku tambah kahang 200 lagi, aku sedekah kahang 200. Dan 3,000. Agak-agak tu dia mau tak? Weh, mau tak celapak dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebenarnya orang jual motor ni parat ada guna je. Hang simpan motor hang lama-lama buat apa?
di kedai motor hang ni, hang simpan motor hang lama-lama apa. Esok keluar motor baru, motor hang tak laku. Nampak dia tu ya. InsyaAllah dia beli, dia jual kita cash. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seterusnya antara hadis yang dibawa kepada kita daripada Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis yang pernah disebut, hadis yang pernah disebut pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, berlaku satu kejadian di mana orang beli, dia beli makan, dia jual makanan, kemudian dia beli makanan. Saya pun tak nak faham cerita ni, tetapi maknanya dia kumpulkan makanan yang banyak, dia kumpulkan makanan yang banyak. Dia macam dia belilah, dia beli makanan daripada orang Islam yang lain, dia beli makanan yang banyak, kemudian dia jual balik. Dia lebih kurang macam, nak kata macam perih ke, nak macam orang tengah, lebih kurang macam itulah kan. Maka Sayyidina Umar sebut kepada orang yang beli makanan, beli makanan daripada orang lain ni, kemudian dia jual balik. Dia beli, kemudian dia jual dengan harga yang lebih tinggi. Maka kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia kata aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata apa? Man ihtakara 'alal muslimina ta'amahum darabahu Allahu bil iflas au bijudhamin. Barang siapa yang melakukan penimbunan terhadap makanan kaum muslimin, makna dia kumpul harta orang tersebut, bila sampai masa dia jual balik dengan harta yang harga yang lebih tinggi, Nabi kata Allah akan menghukum mereka dengan kebangkrapan, dengan bankrupt lah, dengan muflis, dan ataupun Allah Ta'ala akan timpakan mereka dengan penyakit kusta, penyakit kulit, penyakit kusta. Alah ni tak pun ada dah penyakit kusta tu. Pusat kusta dekat Sungai Buloh pun dah tutup lah. Tapi itulah akibat daripada kita kata dia sebenarnya perkara ni dia berkisah tentang penindasan lah, berlaku kezaliman. Dia apa salahnya dia biar harta tu ataupun makanan tu berada pada tangan orang Islam yang lain, biar pergi dia lah. Kongsi seorang sikit. Tapi tak, dia kumpul harta, dia kumpul makanan tu dekat dia, kemudian sampai satu masa dia jual balik kepada orang Islam. Dia jual balik je. Dia kerja dia kumpul jual balik, tapi jual dengan harga yang lebih mahal. Dia tak macam istilah orang hari ni. Istilah orang hari ni dia ambil kos atas perkhidmatan yang dia buat. Apa perkhidmatan dia? Perkhidmatan dia ialah mengangkut barang. Orang tanam toh di mana-mana tempat, di ladang, di kebun kan, maka dia ambil daripada ladang tu dan dia edarkan kepada pemborong, edarkan kepada peruncit dan sebagainya, seperti sayur dan sebagainya. Maka di situ ada peningkatan kos, maka peningkatan kos itu diharuskan, asalkan dia munasabah. Contohnya, saya ada masa duduk Kuala Lumpur dulu, bila pergi kedai beli ikan. Hari ni ikan berapa sekilo? Dia kata hari ni ikan murah saja, sekilo RM5. Kata benar sekilo RM5. Saya akan angkat telefon kat ayah. Ayah, hari ni tolak termenung apa, Dek? Dia kata hari ni tolak termenung RM1.3. Nampak tak? RM1.3 tolak dekat itulah Pasar Bisik Kuala ke kan, ataupun tolak Tanjung Dawai ke. Selalu tanya masa ayah saya bawa but ikan termenung, but buka termenung tu kan, tolak kat Tanjung Dawai, tolak RM1.3. Jadi munasabah dak RM1.3, bila naik lori apa semua sampai orang berniaga RM5. Munasabah dak? Munasabah kan. Tapi kalau sampai
tanya beli dekat kedai ikan harga RM7, tiba-tiba kita angkat telefon tanya ayah, hari ni tolak ikan berapa duit? Hari ni tolak ikan temu tak apa laku 7 hupang ya. Tiba-tiba kita beli kedai sampai RM7. Itu tak munasabah. Itu dia panggil mengambil kesempatan, mengambil keuntungan yang lebih. Tak boleh situ. Ada unsur-unsur boleh termasuk dalam unsur-unsur menzalimi ataupun menganiaya orang lain. Nak mengambil untung lebih boleh, tapi ada cara yang lain. Ada cara yang lain. Orang beli sebab apa? Barang tak ada. Bila barang banyak kita buat harga mahal tak kenalah. Barang tak ada buat harga mahal pun tak kena juga. Kerana apa? Kerana orang perlu kepada barang tersebut. Itu ada timbang, ada di sana ada timbang rasalah dalam perniagaan Islam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu berkenaan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kata yamhaqullahu riba. Allah Taala menghapuskan riba ini, ataupun Allah Taala memusnahkan riba ini. Keratan yang kedua, Allah Taala kata wa yurbis sadaqat, dan Allah Taala menyuburkan sedekah. Sedekah ini seperti mana yang kita maklum, kita dah baca ayat-ayat yang sebelum ni berkaitan dengan harta. Allah Subhanahu wa taala menyuburkan sesiapa yang memberi sedekah pastinya disuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil satu ayat untuk ringkasnya pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala sebut hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla yaqbalu sadaqah. Inna Allah azza wa jalla yaqbalu sadaqah wa ya'khudhuha bi yaminihi fayurabbiha li ahadikum kama yurabbi ahadukum muhmarah aw faluwah hatta inna luqmata latasiru mithla uhudin. Kata Nabi SAW, Allah menerima sedekah itu dan mengambilnya dengan tangan kanan. Maknanya tengok, bila kita bagi sedekah tu, Allah sambut sedekah kita dengan tangan kanan. Bukan Allah Ta'ala ada tangan kanan. Maknanya, apa maksud tangan kanan? Maknanya Allah Ta'ala terima dengan penuh kemuliaan. Kalau kita bagi ke orang ambil tangan kiri, macam mana? Oi, ambil tangan kiri. Nampak tak? Tak apa nak meraihkan. Tapi kata Nabi, Allah terima dengan tangan kanan siapa yang bagi sedekah. Sebab itu berlumba-lumbalah kita memberi sedekah, kerana apabila kita bagi sedekah hati, Allah Ta'ala terima dengan kemuliaan. Dan bukan Allah Ta'ala terima saja, Allah bela. Sedekah yang ada tu seolah-olah macam Allah bela. Seperti mana kita bagi seekor anak kambing ataupun seekor anak unta, disebut sini anak kuda ataupun anak unta, disebut dalam hadis ini. Sehingga dia kata satu suap yang kamu sedekah, Allah bela dia jadi besar bukit Uhud. Satu suap ya. Kamu sedekah banyak mana? Satu suap. Satu suap ni kita kata sebuku roti. Tak sebuku roti banyak suap. Ada orang satu buku roti polok dalam mulut sebiji, tak boleh. Dia cubit sikit-sikit, paling tidak sebuku roti itu 7-8 suap. Jadi satu suap tu Allah Ta'ala kata, yang dikatakan Allah wa yurbis sadaqat, Allah Ta'ala menyuburkan sedekah. Satu suap tu Allah Ta'ala terima dengan tangan kanan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bela dia, suburkan dia sampai jadi sebesar bukit Uhud. Bayangkan satu suap yang kita sedekah, Allah Ta'ala suburkan sampai besar bukit Uhud. Kalau 1,000, kalau 2,000, kalau banyak ribu kita sedekah, sukatan duit 1,000. Kalau bersuap-suap yang kita, berpinggan-pinggan kita sedekah, maka tentulah ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali Allah kata, wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah Ta'ala tidak suka orang yang sentiasa ataupun menjadi sifatnya kufur dan menjadi sifatnya berdosa. Kita kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita lah. Maknanya ada di kalangan hamba ni, bila dia kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ingkar dari segi perbuatannya, ingkar dari segi percakapannya, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau berkaitan dengan harta, maknanya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Taala kata jangan mengambil riba, maka dia kata aku nak ambil juga. Aku nak buat juga riba. Dari segi perbuatannya, dari segi percakapannya, dia nak buat juga. Bila Allah Taala kata suburkan, Allah Taala suburkan sedekah, maknanya galak bagi sedekah. Dalam bab riba, macam mana nak elak riba? Sedekah. Kan? Contohnya bila orang pinjam kat kita 5,000. Kan? Kita bagi kat dia 5,000. Kemudian bila nak bayar balik, kita kata bayar 5,000. Di sana pun dah ada unsur sedekah. Kerana apa? Kerana kita memudahkan dia. Lagi bagus kalau dia pinjam kat kita 5,000, kita kata bila boleh bayar, dia kata tak tengoklah ada duit nak bayar. Maknanya dia pinjam kat kita 5,000 tu sebab apa? Sebab tak ada duit lah. Sebab tak ada duit. Sebab tu dia pinjam kat kita. Sebab apa orang berhutang? Sebab tak ada duit. Bila tak ada duit dia berhutang, dia nak bayar susah tak? Susah dia nak bayar. Kerana dia pinjam duit kat kita tu sebab dia tak ada duit lah. Kalau dia pinjam kat kita sementara, dia kata pinjam sementara, lepas tu nanti dia ada pusingan duit balik, dia akan bayar. Itu tak ada masalah. Tapi bila orang pinjam kat kita, kebanyakan yang pinjam ini adalah orang yang tak ada duit. Jadi bila dia pinjam, dia nak bayar balik, kita kata boleh bayar ke? Dia kata insya-Allah lah, ada rezeki kita bayar. Bila dia nak bayar, berapa dia nak bayar? Dia pinjam 5,000. Dia nak bayar balik 5,000. Kita kata bayar 4,5 sudahlah. Ui, hak tu nak kalih, nak tukar daripada riba pergi sedekah tu. Yang tu dia panggil apa? Syaitan cukup marah. Kerana apa? Sepatutnya kita minta kat dia bayar 5,5. Masa dia pinjam 5,000, minta bayar balik 5,5. Tiba-tiba kita minta bayar balik dalam tu, bagus. Kerana apa? Allahu Akbar. Yang ni yang Allah Ta'ala kata apa? Wa yurbis sadaqat. Allah Ta'ala menyuburkan sedekah. Nak elak daripada riba, kita sedekah. InsyaAllah. Tapi habaq kata bayar balik sebanyak yang pinjam tu pun rahmat dah. Pinjam banyak dah 5,000. Alhamdulillah bayar balik 5,000. Tu pun clear dah. Tu pun clear dah. Tu pun ada di sana unsur-unsur sedekah dah. Kerana apa? Kerana dari segi kualitas, dari segi jumlahnya tak ada untung. Bagi pinjam 5,000, bayar balik 5,000. Untung apa? Tak ada untung. Tapi sebenarnya di situ ada untung yang sangat banyak, iaitu apa dia? Dia dapat bayar balik modal itu 5,000 dan kita dapat sedekah kepada dia apa dia? Tersedekah kepada dia usaha. Usaha sabar untuk dia nak bayar. Dia pun berusaha dengan duit 5,000 yang kita bagi itu, dia usaha dan mungkin dia dapat bayar balik 5,000 tu ada lebih tak? Ada lebih tak? Sebab tu dia boleh bayar balik 5,000. Kalau dia usaha dapat 5,000 bayar balik kat kita, lusa mai habaq balik saya nak pinjam 5,000. Pasal apa? Pasal saya pulun dapat 5,000 tu saya bayar balik hutang, lepas tu lusa mai minta hutang balik 5,000. Dia boleh bayar 5,000 tu sebab apa? Sebab modal yang kita bagi itu wa yurbis sadaqat. Allah Ta'ala suburkan. Dia usaha dengan modal yang kita bagi 5,000 tu, dia usaha dapat lebih daripada 5,000, tu yang dia boleh bayar balik kita hutang 5,000. Kita hulak balik ada 500, lagi hebat. Sebab itu Allah Ta'ala tak suka kepada orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kata riba tu tak elok. Dia kata boleh. Kan? Zaman lah ni boleh. Kan? Zaman lah ni orang tak kisah pun. Orang tak kisah pun. Kena bayar lebih ni. Kan? Buktinya berapa banyak kedai duk tawarkan pinjaman, bayar beli motor, beli kereta hutang. Tak menang kedai tu rasanya tu. Betul. Tak menang kedai duk jual kereta, kan? Mana lakulah. Orang tak ada masalah pun. Jangan kata lagu tu. Kita kena kata jangan ikut apa orang yang kata, kena ikut apa yang Allah kata. Allah suburkan sedekah. Dia duk kata macam syaitan kata apa? Kan? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan bila kita nak sedekah dia kata, hang sedekah duit hang ada RM10, kalau hang sedekah RM10 ada apa kat hang? Tak ada apa? Miskinlah dia dah.
kan. Wa ya'murukum asyaitanu ya'idukumul faqra, syaitan menjanjikan kepada kamu kefakiran. Sedekah syaitan kata rugi, tapi Allah kata sedekah untung. Nak percaya syaitan kan nak percaya Allah? Itulah soalan dia. Sedekah hilang duit habis, confirm syaitan. Confirm syaitan lah. Tapi kalau kita kata aku percaya, bila Allah kata sedekah, rezeki bertambah, sedekah untung, sedekah akan menyuburkan rezeki. Yang tu baru kita kata kita ni Abdullah, hamba Allah. Ni bukan main sedekah RM10 pun, hamba Allah. Main sedekah hak RM500,000 tak tulis hamba Allah pula. Datuk, sebut datuk terus. Patut hak sedekah RM100,000 tu tulis hamba Allah. Hak sedekah RM10 ni tulis nama sendiri, bin dengan Tok Wan sekali. Boleh buat kad dalam sekali. Pasal apa? Nak abang bagi malu sikit. Sedekah RM10, tulis nama. Pasal sedekah RM10. Hak sedekah RM500,000 jangan tulis. Yang tu tulis hamba Allah. Apalah, bagus. Hak tang tu pun tak betul dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Athim, yang sentiasa mahu berada dalam keadaan berdosa. Athimun, orang yang buat dosa. Kalau athimun yang panjang si, bukan a yang panjang, si yang panjang. Athimun, sentiasa ataupun berada dalam keadaan berdosa, sangat-sangat dan sangat-sangat berdosa. Masya-Allah. Berdosa ni maknanya dia berminat untuk berada dalam keadaan dosa. Allah kata riba haram. Dia pilah, orang nak kata apa pun tak apalah, aku boleh lah. Hak ni yang duk makan pun. Kita mau berada dalam keadaan berdosa. Wal'iyadzu billah. InsyaAllah dekat dulu kita berhenti. Elok-elok bunyi. Baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kurang terkasar bahasa dan sebagainya adalah kelemahan dan sesini. Mudah-mudahan apa yang kita bincang tu sikit sebanyak memberikan manfaat untuk kita bersama. Baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kurang terkasar bahasa adalah daripada sendiri. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارفعنا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.